Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baca dah ke dah? Situ dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama menyatakan yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara hari yang afdal, antara hari yang paling afdal adalah 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, yang mana kita boleh melihat afdalnya hari tersebut daripada beberapa dalil. Ada dalil yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya adalah ayat dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Abbas, begitu juga Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, menceritakan bahawasanya yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan ini adalah 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Kemudian katanya disunatkan untuk banyak berzikir pada 10 hari ini, lebih banyak dari hari-hari yang lain. Bukanlah hari lain nak yang berzikir, hari lain tu dituntut berzikir dah, tapi pada hari ini perlu kita meningkatkan lagi zikir-zikir kita. Dan disunatkan untuk lebih banyak lagi pada hari-hari Arafah. Hari-hari ni kita kena banyak dah berzikir, dan pada hari Arafah lebih banyak lagi disunatkan kita berzikir. Kemudian kata dia, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi, qalu walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Maksudnya, tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih baik. Maksud lebih baik, lebih afdal, lebih banyak pahala. Itu maksudnya. Tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini amalan lebih banyak pahala berbanding dengan hari-hari lain. Para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di dalam Allah
Baginda menjawab, tidak juga berjihad kecuali orang yang pergi berperang dengan jiwa dan hartanya, kemudian kembali tidak membawa satu pun daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Jadi bermakna hadis ini adalah hadis sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat tentang amalan yang paling banyak dilakukan di dalam waktu tertentu. Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan dalam 10 yang awal ataupun 10 hari terawal, 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Rasul kata tak ada dah amalan yang lebih baik berbanding dengan amalan yang dilakukan dalam hari-hari ini. Sahabat tanya Rasulullah, dah kalau berjihad pun lawan juga, melainkan baru boleh. Orang tu keluar membawa diri dia untuk berjihad, harta benda dibawa, tak balik sesebut. Maksud dia mengorbankan nyawa di dalam dalam medan perang tersebut dan mengorbankan harta dalam peperangan itu. Ini adalah lafaz riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Sedangkan dalam riwayat Tirmizi disebutkan ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Dalam riwayat Abu Daud juga sama seperti itu, hanya saja lafaz akhirnya diriwayatkan berbunyi min hadhil ayyam, iaitu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi Imam Nawawi mendatangkan 3 lafaz ataupun 3 riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Abu Daud. Ketiga-tiga riwayat maksud sama, cuma ada sedikit berlebih kurang. Seterusnya katanya, kami riwayatkan dalam Musnad Ahmad, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Di sana ada seorang ulama hadis yang dikenali sebagai Imam Ad-Darimi. Imam Nawawi meriwayatkan hadis ini daripada kitab Musnad Imam Ad-Darimi. Dia ulama hadis hak besar-besar ni ramai. Ulama hadis hak besar-besar ramai. Dan sebenarnya ulama hadis yang lebih hebat daripada Imam Bukhari ramai lagi. Cuma kitab mereka tidaklah semasyhur kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Semuanya ramai ulama-ulama hadis yang sebelum daripada Imam Bukhari. Dan yang hebat memang ramai lagi ulama-ulama hadis sebenarnya. Antara ulama hadis adalah Imam Ad-Darimi. Yang mana Imam Ad-Darimi ada satu kitab yang dikenali sebagai Musnad Imam Ad-Darimi. Dengan sanad as-sahihain, maksudnya dengan sanad as-sahihain, sanad ini sama dengan sanad Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal 'amalu fi ayyamin afdala min al-'amal fi 'ashr Dzulhijjah. Qil wal jihad. Maksudnya tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ditanyakan kepada beliau, tidak juga berjihad? Lepas tu panjang lagi hadis yang kita baca dah tadi. Dalam riwayat yang lain disebut lafaz Ashril Adha. Ashril Adha ni maksudnya 10 hari daripada bulan Al-Adha, iaitu bulan hari raya haji. Baik. Kemudian katanya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khair ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa. Dan kalau begitu doa pada hari lain tak payah doa lah. Bukan. Dalam hadis ni Rasulullah ingin menyatakan antara waktu yang terbaik kita berdoa adalah pada hari Arafah. Tapi tuntutan kita berdoa tidak diikatkan dengan waktu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku tanpa Allah Taala menyebut waktu. Berdoa secara mutlak. Mu nak doa masa mana pun dipersilakan. Melainkan pada tempat-tempat yang tidak boleh mu sebut nama Allah, yang tak comel mu sebut nama Allah. Dalam tanda tak somel sebut nama Allah ketika bersetubuh dengan isteri. Waktu tak comel sebut nama Allah. Tapi masih lagi ada peluang untuk kita berdoa selain daripada mulut, iaitu berdoa dalam hati. Berdoalah, aku perkenan bagi kamu. Cuma dalam hadis ini Rasul ingin menyatakan kepada kita, ingin memberitahu kepada kita, di sana ada tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa. Jadi waktu lain kita berdoa, tapi waktu yang mulia, tempat yang mulia, perlu lagi kita meningkatkan doa. Sama juga berzikir. Berzikir kita dituntut berzikir setiap masa. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Allah Ta'ala memuji kepada orang wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Lelaki yang banyak mengingat Allah, begitu juga perempuan yang banyak mengingat Allah, tanpa membataskan waktu, satu waktu tidak satu waktu yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala fi kulli ahyani. Rasulullah sentiasa berzikir pada setiap saat dan setiap detik. Cuma waktu-waktu yang Rasul kamu paling afdal, paling comel ni, waktu ni perlu kita meningkat lagi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dan sebaik-baik zikir yang aku dan nabi-nabi sebelumku panjatkan, sebaik-baik zikir yang aku dan nabi-nabi sebelum daripada ni ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan zikir Nabi Muhammad saja, zikir nabi-nabi sebelum daripada ni. Kita ni kadang-kadang ada sebahagian masyarakat kita ni, dia suka beramal. Dan dia suka beramal kalau dengar amalan tu daripada wali tu, daripada wali ni. Oh ni amalan tu kenali ni. Ni contoh. Ni amalan wali tu ni. Ni amalan orang soleh tu. Baik, tak ada masalah. Kalau sekiranya amalan tersebut memang betul datang daripada mereka dan tidak bercanggah dengan apa hak yang maksudnya lafaz-lafaz tadi tu, okey, tak ada masalah. Tapi hak ni bukan amalan daripada wali tu, bukan wali ni, bukan orang soleh tu, orang soleh ni. Wali tu wali ni, orang soleh tu orang soleh ni adalah kita yang memutuskan. Bagaimana hakikatnya di sisi Allah kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu membersihkan diri-diri kamu, kerana Allah Taala yang lebih mengetahui siapakah yang bertakwa di kalangan kamu. Jadi cuma kita tengok secara zahir, baik dia orang soleh barangkali, tapi penentuan soleh ataupun tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebahagian orang kita amal siang malam kalau ada kata amalan-amalan tu daripada orang tu. Tapi amalan tu bukan daripada Nabi, tak ada masalah. Sekiranya benda tu tidak salah, ucapan tidak salah, tak ada masalah. Hak ni bukan amalan daripada wali tu, orang soleh tu dah. Hak ni amalan daripada Rasulullah dan para nabi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang betul-betul boleh dipercayai, kerana yang menceritakan hadis ini adalah ulama-ulama hadis. Imam Tirmizi. Cuma adalah sedikit perbincangan kalau kita nak bincang secara lebih mendalam. Dia kalau riwayat Amr bin Shu'aib daripada bapaknya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Ada sebahagian ulama hadis mengatakan sanad ini adalah sanad yang boleh diterima. Ada sebahagian ulama hadis menilai sanad ini adalah sanad yang dhaif. Tapilah, kita tak mau ceritalah nak ayat. Ada sebahagian ulama hadis menerima sanad ini. Baik. Katanya sanad ini didhaifkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mendhaifkan, tapi di sana ada sebahagian yang tidak mendhaifkan sanad ini. Jadi sanad yang kita cerita tadi daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Baik, ada sedikit perbincangan. Kenapa ada sedikit perbincangan? Okey, gini ceritanya.
Kita ada seorang sahabat nama dia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ada anak nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Kedua-dua ni adalah sahabat Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Al-As ada anak dia. Lepas tu ada cucu dia, ada cicit dia. Amr bin Shu'aib adalah cicit dia. Amr bin Shu'aib ambil daripada ayah dia. Ayah dia adalah Shu'aib. Shu'aib ambil daripada datuk dia. Ambil daripada Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bukan sahabat. Ataupun ambil daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, sinilah ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Sebab kalau dia kata dia ambil daripada Rasulullah sedangkan dia bukan sahabat, maka hadis ini dinamakan sebagai hadis mursal. Hadis yang terputus pada penghujung sanad. Seorang tabi'i mengangkat hadis tersebut kepada Rasulullah, maka hadis terputus sanad. Apabila terputus sanad, maka hadis itu tidak dihukumkan sebagai sahih, bukan dhaif. Kerana antara syarat nak nilai hadis itu sahih, mesti hadis itu bersambung sanad. Ada sebahagian mengatakan ambil daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhirnya berlaku khilaf. Ini secara rekahlah. Ada perbincangan yang panjang dalam ilmu hadis. Baik. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta karangan karya Imam Malik dengan sanad mursal. Sanad mursal ni maksudnya sanad yang terputus. Hadis ini dhaif lah. Dan kekurangan dalam lafaznya adalah seperti berikut. Ada sedikit kekurangan lah berbanding, maksud sedikit kekurangan bukan kekurangan yang kita kata ni ada kekurangan orang ni, bukan. Maksudnya lafaz dia sedikit kurang daripada lafaz yang sebelum ni. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Okey, sama. Baik, dan sebaik-baik zikir yang aku dan nabi sebelumku amalkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai situ. Hak tu tambah ada penambahan lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada khabar yang sampai kepada kami, ada hadis yang sampai kepada kami daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Salim adalah salah seorang daripada fuqaha us-sab'ah. Dia di zaman tabi'in ada dipanggil nama dia fuqaha us-sab'ah di Madinah. 7 orang pakar fiqh, orang alim besar yang dijadikan rujukan. 7 orang fuqaha us-sab'ah yang sebahagiannya adalah anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memasukkan Salim bin Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar ada anak nama Abdullah bin Umar. Abdullah ada anak nama Salim. Sayyidina Umar alim. Anak dia Abdullah bin Umar alim. Salim juga alim. Baik. Salim ni lah. Salim bin Abdullah bin Umar bahawa dia melihat seorang pengemis yang meminta-minta pada hari Arafah. Dia berkata, wahai orang yang lemah, di hari seperti ini engkau meminta kepada selain Allah. Dia kata mana? Masa hari Arafah. Hari Arafah maksudnya hari Arafah. Hari Arafah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hari yang Allah Ta'ala mustajab doa. Itu yang pertama. Duduk di padang Arafah, tempat yang mulia. Tiba-tiba pergi minta dengan orang. Dia kata, mung minta orang lagi pada waktu yang mulia, tempat yang mulia, sepatutnya minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan Umar radhiyallahu anhu bertakbir di khemahnya di Mina. Dia bertakbir di Mina. Takbir beliau didengari oleh mereka yang ada di masjid, sehingga mereka turut sama bertakbir. Dengar Sayyidina Umar bertakbir, orang lain yang duduk tempat sembahyang tu pakat bertakbir. Orang ramai yang ada di pasar-pasar juga ikut bertakbir, sehingga Mina riuh dengan bacaan takbir. Imam Bukhari mengatakan Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan bertakbir. Orang yang ramai yang ada di sana juga turut sama bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan apabila masuknya 10 Zulhijjah, maka sunat
bertakbir. Ada sebahagian ulama mengatakan perkara tersebut. Manakala yang kita bincang sebelum daripada ni, kita ada takbir dia, takbir muqayyad dengan takbir mursal. Takbir mursal mula masuk dia bukan daripada awal Zulhijjah, tapi ada pandangan mula masuk daripada awal Zulhijjah. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, mula masuk takbir mursal apabila terbenam matahari pada malam raya. Penghujungnya apabila imam mengangkat takbiratul ihram sembahyang raya. Itu takbir mursal. Manakala takbir muqayyad pula hanya ada pada hari raya Idul Adha. Baik, yang mana bermulanya bagi orang yang tidak mengerjakan haji adalah apabila masuk subuh ataupun selepas sembahyang subuh. Kita bicarakan sebelum ni kan. Itu permulaan. Penghujungnya apabila sembahyang asar ataupun terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Itu takbir muqayyad. Cuma di sana ada takbir yang mungkin sebahagian daripada orang kita tidak amalkan. Tapi ini termasuk dalam sunnah Rasulullah. Ini termasuk dalam sunnah yang disebut oleh ulama fiqh. Ini termasuk dalam benda yang digalakkan, yang disebut oleh ulama fiqh, melihat kepada dalil daripada Al-Quranul Karim. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan sembelihan itu sebagai liyadhkuru ismallahi, walikulli ummatin ja'alna mansakan, sebagai suatu ibadat, supaya mereka itu menyebut nama Allah di atas binatang al-an'am yang kami rezekikan kepada mereka. Benda apa yang disebut oleh ulama fiqh, apabila masuk 1 Zulhijjah, apabila kita tengok binatang al-an'am, lembu, kuba, kambing, sunat kita bertakbir. Allahu Akbar. Bukan takbir gaya tu, macam takbir gaya. Sunat kita ucap Allahu Akbar. Tengok binatang, Allahu Akbar. Tengok binatang, bukan mesti binatang kita, binatang orang pun Allahu Akbar. Baik, sunat kita ucap. Seterusnya katanya zikir ketika melaksanakan solat kusuf, solat gerhana. Kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu zikir yang patut kita baca ketika kita melaksanakan solat gerhana. Kita ke belakangan ni kerap berlaku gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari, bulan, duk gini dua tu tak ada gerhana lain, dua tu je. Tapi nak ayat kerap berlaku kan, terik ni kerap berlaku. Baik. Jadi sebenarnya dalam ketika berlaku gerhana, ada perkara yang dituntut kepada kita untuk melakukannya. Antaranya adalah melakukan solat sunat gerhana. Antaranya adalah membaca zikir-zikir tertentu. Baik, kita tengok. Disunatkan pada waktu gerhana matahari dan gerhana bulan untuk banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, apakah yang dituntut? Perbanyakkan berzikir. Lepas tu perbanyakkan berdoa kepada Allah. Soalannya, apa berlaku gerhana sunat kita berzikir? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nursilu, lupa lafaz ayat, maksud ini, kami tidak mengutuskan, akan kami tidak menunjukkan kepada manusia tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran Allah, melainkan untuk menakutkan mereka. Jadi Allah Ta'ala tunjuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menakutkan kita. Jadi apabila untuk menakutkan kita, maka kita kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah kata fafirru minallah, tapi Allah Ta'ala kata mana? Fafirru ilallah. Maka hendaklah mu lari ke siapa? Lari kepada Allah. Ketika ada benda yang menakutkan, bukan mu lari daripada Allah, tapi mu kena lari kepada Allah. Dan bagaimana lari kepada Allah? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga berdoa kepada Allah. Juga disunatkan untuk melakukan solat 2 rakaat menurut kesepakatan semua kaum muslimin. Sepakat para alim ulama mengatakan apabila berlaku gerhana,
sunat kita sembahyang sebanyak 2 rakaat. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yukhsafani li mauti ahad wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu." Maksudnya apa dia? Maksudnya sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu dalam yang Arab tu dikata ayat tadi, 2 ayat. Salah satu 2 ayat ni. 2 tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana kerana kematian atau lahir seseorang, bukan kematian seorang, bukan kerana kelahiran seorang, bukan. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan bersedekahlah. Dan apa kena bersedekah? Kerana bersedekah dia dapat memadamkan, dapat menghapuskan dosa. Kerana bersedekah dia dapat menghapuskan kemurkaan Allah. Baik, maka apabila berlaku perkara tersebut, hak yang kita nak, dosa-dosa hak yang ada pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Allah Subhanahu ada kesalahan-kesalahan yang boleh mengundang murka Allah, kita bersedekah, maka kita bukan lagi mengundang murka Allah, tapi kita mengundang rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, dalam kitab As-Sahihain disebutkan dengan lafaz fa idza raaitum dzalika fadhkurullaha taala. Apabila kamu melihat gerhana, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tanya kita, apakah petunjuk Rasulullah ketika berlaku gerhana? Jawapannya, petunjuk Rasulullah ketika berlaku gerhana sembahyang 2 rakaat. Banyakkan bertakbir, banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, banyakkan bersedekah, supaya kita dapat mengundang rahmat dan ganjaran daripada Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, demikian juga kami riwayatkan dari riwayat Ibn Abbas. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab As-Sahihain dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, fa idza raaitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Apabila kamu melihat gerhana, maka segeralah berzikir, berdoa dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan juga dalam kitab As-Sahihain dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, fa idza raaitumuha fad'ullaha wa sallu. Apabila kamu melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah. Ini petunjuk-petunjuk Rasulullah ketika berlaku gerhana. Orang dulu apabila berlaku gerhana, ada lalu benda khurafat yang dia buat. Tapi masalah hak khurafat dia buat tu jadi. Orang dulu kan, kalau pokok dok buah kau, seorang dok atas, seorang dok bawah. Amba ni tak kira amba cerita. Tak kira amba cerita gitu orang dulu dak tahu kan. Tu dak tahu. Tak kira amba cerita. Dia pakat katok bawah katok pokok, hak atas dok cakap. Pandai. Ye kalau dok jadi orang dak buat. Ki jadi orang buat Ki jadi orang buat. Hak tu dia gini, sebenarnya orang kafir duk sembah berhala. Kalau dia duk jadi minta berhala, duk dapat dia sembah. Tapi Allah Taala buka jalan istidraj kepada mereka. Benda yang dia minta daripada berhala, tetap Allah Taala bagi kepada dia. Bukan berhala bagi, Allah Taala bagi. Sebab Allah Taala nak menyesatkan lagi mereka. Baik, sama juga benda-benda khurafat yang tertentu yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi masa zaman sekarang ni, alhamdulillah, banyak dah benda-benda lagu tu telah hilang daripada masyarakat kita. Tinggal ada lagi sikit-sikit dah hilang lah. Ke ada lagi sikit-sikit. Cuma sikit-sikit apa tak tahulah. Mungkinlah setengah tempat berbeza dengan setengah tempat yang lain. Baik, cuma petunjuk Rasulullah dalam berhadapan dengan gerhana ni yang kita belajar saat ni. Katanya lagi dalam Sahih Muslim dari riwayat
Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi gerhana matahari, sementara baginda sedang solat sambil mengangkat kedua tangannya. Baginda bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bertasbih ni ucapan subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, dan berdoa sampai gerhana tersebut selesai. Daripada awal gerhana sampai ke selesai gerhana. Setelah gerhana selesai, baginda membaca 2 surah dan solat pula 2 rakaat. Lepas daripada selesai gerhana, disunatkan untuk memancangkan bacaan dalam solat kusuf, solat gerhana. Solat gerhana ni sunat kita panjang ke bacaan. Tengok panjang mana panjang bacaan, nak tengok kali. Nak tengok. Kalau panjang terlajak, jadi bermakna benda ni hanya di buku dalam kitab-kitab aja. Daripada segi praktikal pak jalan. Baik. Pada bacaan pertama membaca sepanjang surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Baik. Kemudian yang kedua membaca sepanjang lebih kurang 200 ayat. Kemudian yang ketiga membaca sepanjang lebih kurang 150 ayat. Dan pada keempat membaca lebih kurang 100 ayat. Panjang. Lebih kurang dalam 4 ke 5 juzuk kena baca. Hak paling comel lah. Bukan 4 juzuk lebih lah. Dah surah Baqarah 2 juzuk setengah dah. Dia kata 150 ayat. 150 ayat ni habis juzuk dah. Ke sejuzuk dah tahu. Sejuzuk dah. Lebih kurang. 3 juzuk setengah. 1 rakaat kan 1 rakaat 2 kali qiyam. Sembahyang gerhana 1 rakaat 2 kali qiyam, jadi 4 kali qiyam. 1 rakaat 2 kali qiyam tu 3 juzuk setengah dah. Ia ada setengah kitab disebut rakaat pertama qiyam yang pertama Baqarah, qiyam yang kedua Al-Imran, qiyam yang ketiga An-Nisa, qiyam yang keempat Al-Maidah. Lebih kurang 7 juzuk. Lebih kurang 7 juzuk. Kita hak yang dengar fadilat Quran ni, mari dengar ceramah. Ada setengah ustaz duk cerita tentang fadilat Quran. Malam ni nak baca banyak boleh baca setengah juzuk tak apa malam ni. Dan baca dah dua lah. Esok pula kejap je hak panas tak ayang nak dikejap je. Baik. Allahu akbar. Tengok. Ni tak apa lagi. Cuba kita tengok pula. Kata dia, pada rakaat pertama bertasbih sepanjang seperti membaca 100 ayat. Rakaat pertama. Dia rakaat semua sekali ada 4. 2 rakaat je. Dia kan sembahyang gerhana hak paling comel, dia paling comel. Hak paling comel Allahu akbar. Lepas tu sama macam biasa ya. Wajhatu wajhil ladzi fawq. Sama. Lepas tu baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Lepas tu rakaat. Allahu akbar. Lepas tu dalam rakaat tu lama mana rakaat sunat hak paling afdal? Sama dengan tempoh membaca 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Lebih kurang dalam 6 lah. Lebih kurang dalam 6 lah. Setengah juzuk lebih kurang. Darah tinggi tak berjalan. Lepas tu tidak. Lepas sami Allahu liman hamidah, baca pula Fatihah. Lepas baca Fatihah, surah Al-Imran. Habis surah Imran, rakaat. Lepas rakaat, medit. Pada yang kedua sepanjang seperti membaca 70 ayat. Yang kedua. Lebih kurang dalam 4 lah kita pegang. Pada yang ketiga, demikian pula. Dan pada yang keempat, sepanjang seperti membaca 50 ayat. Sujud juga dipanjangkan seperti rakaat. Sujud pertama seperti rakaat pertama dan sujud kedua seperti rakaat kedua. Kalau main ngatuk-ngatuk pakai tidur situ je makmum belakang. Makmum belakang lah. Dan lama sujud Sujud lama Bukan sujud seminit 2 minit ni. Kalau setengah juzuk Quran ni, kalau kita baca sejuzuk kita baca dalam setengah jam. Kalau setengah juzuk 15 minit. Sujud 15 minit sujud. Sujud yang pertama. Sujud yang kedua kurang sikit 10 minit. Jadi pendek kata kalau bawa gerhana 3 jam setengah 4 jam gitu tu, kira awal gerhana start sembahyang, sudah sembahyang habis gerhana. Macam Rasulullah buat dah. Jadi amalan-amalan hak yang begini, hak yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman kita ni hanya terbuku dalam buku-buku saja. Buku saja. Molek kau gerhana dekat-dekat ni.
Surah flat kita kira nak pakai hak paling itu sekali ya. Jadi kita besar belakang hak tua-tua tu kalau sekiranya dah boleh nak mayam diri duduk tak apa sebab sebenarnya sunat kan. Tak tahu apa orang mari tahu. Tak tahu. Hak mari tu mari ramai mungkin tapi takut mufaraqah awal ramai. Mufaraqah awal. Ai kata sebenarnya sunat apa kan? Dalam sembahyang tu bagi kita ingat. Boleh tak batal sembahyang sunat ni? Boleh tak sembahyang fardu tu tak boleh tapi dok ingat ustaz-ustaz khabar sembahyang sunat boleh batal tak ada masalah. Sebab Rasulullah kata al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang melakukan perkara sunat, puasa sunat ni dia ketua kepada diri dia. Kalau dia nak meneruskan silakan, nak berhenti sila. Oh, dah apa? Berhenti dah tahan sangat ni. Allahu akbar. Dia tahfiz di tahfiz. Jadi biasanya dia lah buat. Kalau di tahfiz tak apalah mereka benda orang muda. Lepas tu tak ada kerja lain dah. Lepas tu ingat Quran pula. Baik. Tapi biar ada kot sekali kita buat sebelum kita mati ni. Biar ada dalam seumur hidup kali. Buat ni kali. Terang kali. Tengok cek bila pula gerhana. Katanya lagi inilah yang benar. Jadi hak yang kata tadi hak tu lah hak yang betul je. Namun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi jangan pernah meragui apa yang saya jelaskan dari dianjurkan melamakan sujud dia. Namun yang terkenal dalam kebanyakan kitab-kitab para sejawat kami ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i bahawa sujud tidak dipanjangkan. Ini salah dan lemah. Jadi gini, hak yang dia kamu sujud kena panjang saat itu hak yang betul. Tapi di sana ada juga pandangan ulama kata sujud tak perlu panjang. Sujud tak perlu panjang sebab dilihatkan gerhana matahari kan. Gerhana jadi kalau sujud panjang macam ke sujud. Gitulah. Tapi tak. Imam Nawawi kata tak, pandangan yang benar sujud pun panjang. Walaupun ada pandangan yang mengatakan sujud tak perlu panjang, tapi pandangan itu pandangan yang lemah, bukan pandangan yang betul. Yang benar adalah bahawa sujud dilamakan sebagaimana ditegaskan dalam kitab As-Sahihain daripada Rasulullah, daripada banyak jalur periwayatan hadis. Jadi banyak riwayat hadis menyatakan panjang sujud. Masalah ini telah saya jelaskan secara terperinci berikut dalil-dalil dan bukti-buktinya dalam kitab Syarhul Muhadzab. Allah. Banyak kali dikabur dalam kitab ni. Dia kata mana? Benda ni yang berkabur dalam kitab Syarhul Muhadzab. Benda ni yang berkabur dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jadi Imam Nawawi bukan saja-saja sebenarnya. Dia nak suruh kita benda. Awak pergi buka pula kitab Syarhul Muhadzab tu. Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi lebih kurang dalam 9 jilid. 9 jilid. Itulah 9 jilid. Hak yang dikarang oleh Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi tidak sempat untuk karang habis, mati dulu. Lepas tu Imam Taqiyuddin As-Subki nak sempurnakan, nak buat berhabis dan buat 2 jilid je, mati pula. Baik. Lepas tu ada seorang ulama hak baru meninggal dah. Nama Syekh Al-Muti'i tak silap ingat. Dia buat berhabis. Lebih kurang dalam 20 berapa jilid tahu. Aku dah ingat dah hamba 20 jilid. Tapi itulah. Besarlah. Kita Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Banyak tu. Baik. Bukan kaki buku, lang baca. Kaki buku tak apa lah. Katanya sehingga yang rajih, yang paling kuat adalah memanjangkannya, memanjangkan sujud. Sementara berdiri i'tidal pada rakaat yang kedua tidak dilamakan. I'tidal pada rakaat yang kedua tidak dilamakan. Kita ada rakaat pertama, lepas tu i'tidal, lepas tu rakaat kedua i'tidal. I'tidal rakaat pertama tu kena panjangkan sebab kita nak baca Fatihah pula. I'tidal pada rakaat yang kedua tidak dipanjangkan. Demikian pula dengan duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Wallahu a'lam. Mana sementara berdiri i'tidal dan pada rakaat yang kedua tidak betul lah. Apabila tidak memanjangkan semua pekerjaan ini dan hanya cukup sebab tasyahud ni baca tu je, baca tahiyat tu je lah. Samalah, tak panjang lah, baca sekadar tu je. Tak ada bacaan lain dah. Apabila tidak memanjangkan semua pekerjaan ini dan hanya cukup dengan membaca Al-Fatihah, maka salat asarnya sah. Panjang sekali surah Baqarah.
Dah wajib ke baca tu? Tak wajib, kata Imam Nawawi. Hak wajib surah Fatihah je. Tak baca surah pun tak ada masalah. Cuma kita tinggal benda sunat lah. Jadi kalau tak mau baca panjang pun, baca pendek-pendek pun tak apa dah. Macam yang ramai-ramai kita buat. Tadi aku je suruh buat sini tu. Allahu Akbar. Apabila tidak memanjang ke semua pekerjaan ini, okey kita baca dah. Disunatkan ketika berdiri dari rakaat untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kan kita kan rakaat pertama, nanti kita akan iktidal, lepas tu kita nak baca Fatihah pula. Masa iktidal saat ni kita baca Allahu akbar ke ataupun sami Allahu liman hamidah. Kata Imam Nawawi, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Itu dia kata benda disunatkan ketika berdiri dari rakaat untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Hadis ini kami riwayatkan dalam kitab As-Sahih. Disunatkan untuk membaca surah dengan suara kuat pada solat gerhana bulan dan dengan suara perlahan pada solat gerhana matahari. Sebab solat gerhana bulan dilakukan pada malam, solat gerhana matahari dilakukan pada siang hari. Kemudian setelah solat dilanjutkan dengan dua khutbah yang berisi anjuran untuk takut kepada Allah, taat kepadanya, bersedekah dan membebaskan hamba. Jadi dalam khutbah tu kena sentuh perkara-perkara ini. Baik. Jadi kita kalau masjid kerajaan dia pakai tag khutbah yang telah disiapkan. Jadi pihak yang mengeluarkan tag panel tag khutbah saat itu dalam khutbah dia kena tekanlah benda ni. Dia tak masuk isu lain pun tak ada masalah, tapi benda ni perlu diberi penekanan. Baik. Hamba bukan panel khutbah. Jadi orang yang dia panel khutbah dia bertukar sama. Katanya lagi. Mana lagi? Ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Selain itu, hendaklah khutbah juga berisi anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah dan berhati-hati dari kelalaian dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya daripada Asma radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan hamba pada waktu gerhana matahari. Wallahu a'lam. Kita tak ada hamba di zaman kita, jadi kita bantu mana-mana orang yang susah. Zikir ketika melakukan solat istisqa. Yang kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan zikir yang sunat dilaksanakan ketika kita melakukan solat sunat minta ujang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang, apa yang kita telah bincang ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.